Mal, sini mal. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. Maka yang awal itu mengambil dalil ia pada kaun hingga dilihatnya bahawa tiada pada kaun itu melainkan yang mempunyai kaun. Ini sambungan matan dulu. Iaitu famarra al-kaun walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari. Barang siapa yang melihat kepada kejadian Allah Ta'ala, segala kejadian makhluknya, langit, bumi, laut, darat, yang berakal, yang tidak berakal, semua yang kita lihat. Kemudian walam yashadhu, dia tidak syuhud, dia tidak musyahadah pada ketika dia memandang, atau di sisi pandangan, atau sebelum, atau kemudian. Ada 4. Ini dipanggil adab dalam kita memandang makhluk Tuhan. Ya, kita pandang, buka aja mata luar, mata dalam kena buka. Ya, kalau kita buka mata luar, mata dalam tak buka, itu kita jahat adab dengan Allah Ta'ala. Ya, banyak dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata alam tara, alam tarakai. Ya, lagi Tuhan kata apa? Alam yanzuru qul inzuru maza fis samawati wal ard. Banyak lagi ayat-ayat yang mana diibaratkan dengan lafaz iaitu ra'a, dengan lafaz nazar, mana tengok, lihat, tengok. Mana Ta'ala bentangkan kejadian dia hingga yang paling dekat sekali tuan boleh tengok diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, absara yubsiru. Mana lihat daripada kalimah basar. Jadi maknanya adab kita dengan Allah Ta'ala dalam kita buka je mata ada adab dan buka je mata kita kena adab dengan Allah Ta'ala. Iaitu pandang, jangan pandang kosong. Ya, pandang dengan pandang yang ada isi. Jadi barang siapa memandang saja kepada seluruh kejadian Allah, sedangkan hati dia tidak syuhud, tidak memandang dalaman dia kepada Allah Ta'ala pada ketika sisi sebelum atau selepas. Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Masya Allah, sebelum lagi tuan-tuan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Kata Sayyidina Abu Bakar dan tarekat Naqsyabandiyah, dia di antara ya yang dipanggil rais dalam sahabat yang besar, atau sahabat yang paling hebat ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lau zinamu Abi Bakr bi imanil alamin la rajad imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan sisi alam, nasai lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu kita beruntung bawa payung dia. Naqsyabandiyah Khalidiyah kita bawa payung dia. Ya, bawa payung maknanya sahabat yang tertua. Kemudian terus naik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Nabi kata, man arada an yanzura ila mayyitin yamshi 'alal ard falyanzu ila Abi Bakr. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa nak melihat mayat yang berjalan di atas bumi, sila lihat kepada Abu Bakar. Apa makna ni?
Mana Sayyidina Abu Bakar ialah orang yang telah mematikan pandangan daripada makhluk. Orang yang telah mematikan nafsu dia dan pandangan dia pada makhluk, pandangan dalam, luar nampaklah, dalam. Bahawa dia tidak memandang melainkan dia nampak kebesaran Tuhan saja. Jadi wujud makhluk ni dipanggil mir'ah, iaitu cermin untuk memandang hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di mana saja jatuh mata dia, dia akan nampak. Sebelum lagi dan sebelum pemandang, ya, ma raaitu syai'an, tidak aku lihat semua makhluk ni illa wara'a. Ra'a pertama dengan mata, ra'a kedua dengan dalam, mata dalam, basariyah. Tidak aku lihat dengan mata aku, melainkan mata dalam aku dah memandang menghadap ke hadrat Allah Taala. Itulah kehaibatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Itu yang dikatakan mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Ya. Mana bukan mati jasad tak, tapi mati apa tu? Mati dalam pandangan. Jadi bila kita matikan pandangan luaran dia, pandangan dalam kita akan terbuka. Ya. Apabila kita matikan pandangan dalam, kita matikan, pandangan dalam itu akan terbuka. Tapi kalau kita layankan pandangan luar semata-mata, maka pandangan dalam dia akan samar. Apalagi kalau kita ikat terus pandangan mata luar dengan nikmat luar ni, maka terhijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang pertama. Maka yang awal dia kata mengambil dalil pada kaun, hingga dilihatnya bahawa tiada pada kaun. Kaun ni mana makhluk. Istilah Sufi dipanggil kaunin. Kalau istilah Usuluddin dipanggil makhlukin, kainat, jaizat, mumkinat. Ya. Ini istilah ulama Sufi dipanggil kaun. Melainkan mempunyai kaun. Sahibul kaun, mana yang mempunyai, memiliki semua makhluk ialah dia. Sebab tu Allah Ta'ala paksa kita 17 kali kena baca Fatihah dalam sembahyang. Kalau tak baca, sembahyang kita tidak sah. Ya, la tasihu salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak ada sembahyang mana tak sah sembahyang. Liman, bagi mereka, lam yaqra bi Fatihatil kitab, dengan Fatihatul kitab adalah suratul Fatihah. Di sana mula sekali alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb itu tauhid ar-rububiyah. Ya, Rabb mana dia mengawal, menjaga semua dia punya. Sekalian kita ambil, kita baca bismillah Fatihah aja, kita dah nampak dah. Sekalian alam dalam genggaman kuasa dia. Dia yang memilik. Seperti kita merasakan kita dimilik, jangan rasa kita memilik. Kalau kita rasa kita memilik, nanti hati dia jadi liar. Dia rasa itu ana punya ni, ana punya. Dia rasa dia je punya. Kita ni meminjam saja. Sampai masa kita baliklah tuan-tuan. Ya. Nak ke tak nak, dia balik. Dia bersiap tak bersiap pun dia balik. Dia ingat dia balik, dia buat-buat lupa pun dia balik. Sampai masa semua balik. Ya. Persoalan dia balik biar sebagaimana datanglah. Ya. Datang cantik kan. Manusia datang ala fitratil Islam. Dilahirkan manusia itu ala fitrah. Inna abaw yuhawidani aw yumajjisan. Dua bapa, ibu bapa lah yang menyahudikan anak dia atau menasarakan anak dia atau dikekalkan anak dia dalam fitrah, ya, kecantikan suci Islam di sini. Jadi maknanya asal kita ni cantik. Bila balik besok kata aku tak cantik, masalah. Kalau balik cantik, bersih, insya-Allah tempat dia di sana besok. Ya. Maka nak cantik dia kena pakai pakaian Islam. Ya. Al-Islamun nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam adalah agama yang bersih. Maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, maka tidak dibenarkan menapak dalam syurga melainkan orang yang bersih. Bersih akidahnya, bersih amalannya, bersih jujur hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama apa tu? Iaitulah fihi walam yashhad fihi. Yang kedua indah. Indahu. Dan yang kedua itu menilik ia pada hakikat ilmu wujud yang kaun ni sebelum wujud ni. Dengan fikir dan nazar maka diketahuinya dan ditahqiqkan, dimantapkan lagi bahawasanya sebelum wujudnya kepada yang menjadikan wujud. Dan adalah demikian itu dalilnya atas yang satu yang menjadikan dia. Ini kalau kita tengok dalam ilmu dipanggil maratibus sab'ah, martabat 7. Martabat 7 ni sebenarnya dia main apa? Dia memainkan pandangan syuhud para ahlillah. Dia pandang sebelum, selepas. Itu ada alam, alam 7 kan. Mana sebelum ada makhluk. Makam ahadiyah, makam wahidiyah. Sebenarnya ialah dia mengolah pandangan.
Ya, pandangan cara memandang. Sebelum ada alam kosong. Maksudnya apa? Dia yang tunggal. Kemudian dia pergi kepada kedua pula. Beradanya pandang pada sifat, kemudian pada asma, di peringkat-peringkat cara memandang yang maknanya disusun oleh satu cara, ya, oleh para aulia. Tujuan satu je lah, untuk mengekalkan pandangan kita ke hadrat Allah Ta'ala. Itu tujuan kita. Selama hati manusia kekal dengan Tuhan, selama tu dia penuh dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, ya, mendapat kebahagiaan dan mendapat kesejahteraan. Sebab ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, tidakkan dengan menghadapkan hati, mengingati Allah, ya, atau naik atas dia muraqabah, atau naik atas lagi dia musyahadah syuhud akan Allah, tatma'innul qulub, hati itu akan tenang, tentram, ya. Dan yang ketiga, mana yang ketiga? Yaitulah qablah. Malam fihi, satu, indahu, sisinya dua, qablah, sebelum. Dan tiada diketahui ijad, mana menjadikan, tetapi mengambil dalil ia akan kaun ni dengan mukawin. Mukawin siapa? Allah Ta'ala. Mana orang yang mentakwinkan, yang mengurus. Itu disebut oleh Quran, Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhanlah yang mentadbir sekalian alam dalam pentadbiran dia. Itu nak dilatih hati kita supaya sentiasa memandang tadbir. Itu benda besar dan nak terbuka ni dalam ni satu kerja yang besar. Bukan senang nak buka hijab hati kita, ya. Sebab tu diperlukan, kalau kerja kerajaan, kerja besar ni, dia nak melatih, dia kena ada kursus. Ya, kursus rohani tu yang dibuat suluk, kursus suluk tu dipanggil kursus rohani. Kita nak mantapkan lagi, ya. Begitulah maknanya. Pegawai kerajaan kalau tak ada kursus, dia kerja tak ada potensi. Ya. Jadi bila dikursuskan lagi, dia bagi ada peningkatan dia. Begitulah rohani gitu. Bila masuk suluk makin naik taraf kedudukan kehampiran dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita nakkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, iman yang paling afdalul iman an ta'lamallah haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Ya, di darat, di laut, di pejabat, di sekolah, di rumah, di kebun, di mana-mana saja kamu. Hati kamu sentiasa dengan dia. Ya, ni bila benda dapat, bila berlaku satu ledakan, ya, satu jazbah, tarikan daripada Allah Ta'ala, maka dia akan memandang batin hati dia kedahsyatan, kebesaran Tuhan. Dia pandang situ, dia boleh kekal. Lepas tu sampai peringkat ulama Arif Billah mengatakan apa? Fa'aba jismi man arada julusi wa habibu qalbi fi fuadi anisun. Aku haruskan siapa nak duduk dengan aku, bagilah nak berbual, tapi hati aku tak beri. Kita senyum, dia senyum, kita cakap, dia cakap, kita ketawa, tapi hati dia mak Allah. Tapi nak dapat benda ni payahlah, kan? Payah atas kita sebab hijab banyak. Tapi bagi Tuhan, wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. Tak adalah benda ni payah atas Tuhan, tak ada. Dia nak tarik perompak lanun jadi wali, kan? Itu kerja dia. Wali Songo tu kita baca kan, asal perompak penyamun. Dia sentap habis, kan? Bukan jadi orang saleh biasa. Terus jejak makam awliya terus. Itu kerja Allah Ta'ala. Allahu yajtabi ilaihi may. Sebab tu kita yang pandang orang hina, dia ni jangan, kalau Tuhan tarik kan lagi handal daripada kita boleh. Dia nak sentap sekejap, dan kalau dia nak jatuhkan, yang lebay tinggi-tinggi berdentum bawah boleh. Kerja dia. Ar-Rafi' nama dia. Al-Muzil pun nama dia juga. Ya, Muzil menghina dia juga. Bal'am bin Ba'urah, anak murid sekali mengajar 10,000 botol dakwat, kan. Alim besar, boleh terbang udara. Tapi bila Tuhan tajalikan nama dia Al-Muzil, dia hina, pum, tergolek jadi kafir, kan. Hebat. Dia nak jatuh, dia boleh jatuh. Ada sebab-sebab lah. Ya, sebab-sebab kesalahan adab dia dan sebagainya, pum, dia jatuh. Dia kata nak tarik pula, perempat penyamun, pum, dia tarik. Sayyidina Umar pernah bunuh anak sendiri, kan. Sayyidina Umar ni, ya awal Islam, sebelum Islam tu, anak dara dia tu, dia boleh bunuh. Dia panggil, dia tanam dia hidup, kan. Tapi bila Tuhan tarik, dia jadi sahabat kanan Rasulullah SAW. Ya, paling hebat. Dia jamin syurga dia. Itu kerja Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan berbangga dengan amal, sebab kita tak tahu di ujung ni. Dan jangan putus asa dengan maksiat, sebab kita tak tahu di ujung. Dua keadaan kena tu. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau sekiranya dia beritahu semua orang ke dalam neraka kecuali seorang di syurga, kita harap-harap kita lah seorang. Dan engkau sebaliknya, semua orang akan masuk syurga kecuali seorang masuk neraka, kita takut yang seorang tu kita. Itu kata Sayyidina Umar. Kita nak letakkan dua taraf. Ya. Mana harap
dan khauf kena ada. Kalau dalam perjalanan alillah ni dia lagi kuat, dan khauf dipanggil maqamul qabd. Kalau rajak dipanggil maqamul basad, ya, maka dia punya kuat tarikan tu, hati dia pengharapan dengan Allah Taala tu cukup kuat. Walau macam-macam, sebab uslub dakwah kena pakai cara ni. Sejahat mana orang pun tuan-tuan, dia ada peluang untuk jadi lebih baik. Sebab tu kita pandang macam tu. Jangan kita pandang orang dia ni habis. Dia ni habis yang habis tinggal kau seorang ni. Ya, kalau dia pandang macam tu. Kita pandang orang macam mana pun dia boleh jadi baik, insya-Allah. Ya, sebab bila nur hidayat Tuhan sampai, terang menderang, itulah. Dan ini terkadang menunjukkan hak ya akan dia dengan atas ni tadi. Dan yang keempat, mana yang keempat? Iaitulah ma'dahu. Kemudian selepas dia melilit makhluk, baru datang Tuhan campakkan perasaan menghadap ke hadirat Tuhan. Maka yang keempat itu dia panggil fana la ia daripada nazar dan khabar. Ya, bila dibukakan saja kesedapan, kelazatan hamba dengan Allah Taala, kesegitu hilanglah pandangan boleh tak ada, khabar pun tak ada. Ini hilang makna pandangan pada makhluk. Ya, kita yang khabar kan tengok ni hebat gini-gini sebab kita pandang dia. Tapi kalau kita pandang Allah Taala, habislah. Ya, sehebat mana orang, ya, kita kata seorang penceramah hebat, bila dipandang pun Tuhan mentajalikan sifat dia, nama dia Al-Hadi, dia beri hidayat sehingga orang tu boleh bercakap, orang tu boleh apa. Ya, dia. Jangan terhijab dengan dia, kita pandang terus dia. Pandang kepada apa? Nama asma Tuhan. Al-Hadi, Al-Basit, dia menghamparkan hidayat. Al-Jazib, dia menarik. Semua dia tuan-tuan. Maka adalah fana baginya keadaan nazar, kerana bahawa setekala fana yang tiada, ya, maka kekal yang tiada dahulu, ya, dahului oleh tiada. Maka tiada mana tadi? Maka bahawasanya tatkala fana yang tiada, ya, maka yang kekal yang tiada dahulu oleh tiada. Yang kekal ialah tiada didahului oleh tiada. Siapa dia? Allah Ta'ala. Wujud Tuhan tidak didahului oleh ketiadaan. Adapun wujud makhluk didahului oleh ketiadaan. Itu maksud ni. Bahasa dia pelik sikit. Jadi fana tu bila berlaku tu, tu dalam hadis suruh ni, dia suruh kita ibadat sampai peringkat fana, baru dia dapat hadiah dari Allah. La yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawfil hatta uhibbah wa iza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Sentiasa hamba tu mengekalkan amal wajib dan mengekalkan amalan sunat sehingga aku kasih. Bila aku kasih aja, kuntu sam'ahu, akulah pendengar dia, dia mendengar dengan aku. Bermakna orang yang Tuhan kasih, dia akan fanakan, lenyapkan pandangan pada dia. Itu maknanya. Ya, seorang tu masuk dalam golongan orang yang dikasihi oleh Ta'ala, Tuhan akan padamkan pandangan dia pada makhluk. Pandangan mana? Pandangan dalam. Ya, sehingga dia bergerak, dia rasa dari dia berjalan dari dia, semua daripada dia. Maka ketika itu bersih, suci, sesuci-sucilah amalan dia. Sebab amalan tak nampak dia nampak semua kurnia Tuhan. Ya. Dia jadi masalahnya bila kita nampak kita kan. Kita buat amal, kita rasa kita. Kita ada ilmu, kita rasa kita. Habislah. Nah, dia akan datang, dia punya tunas dia apa? Riak, ujub, sum'ah, takabur, macam-macam datang. Tapi bila kita mati ke saja, tak ada. Dia je semua hakikat daripada dia. Dia yang memberi hidayat, dia yang memberi petunjuk, segala-galanya dia. Bahawa situ dia akan dapat satu kelazatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dia beribadat, lagi dia rasa kesedapan dengan Tuhan. Sebab dia merasakan Tuhan sedang mentajalikan, ya, sifat dan nama dia kepada dia sendiri. Itulah Tuhan memberikan petunjuk, memberikan hidayat, membimbing dia dan seterusnya. Maka lagi banyak syukur dia kepada Allah Ta'ala. Bila dia banyak syukur, lagi Tuhan tambah. La in syakartum la azidan. Kamu syukur, lagi Tuhan tambah. Dia tambahkan nur, tambahkan makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Allah. Maka yang awal itu dipanggil mujtahid, mujahid, mana orang yang bersungguh-sungguh. Dan yang kedua itu ialah orang yang mujtahid, yang arif. Ya, itulah sampai peringkat indahu, sisi itu. Dan yang ketiga itu iaitu yang mana? Qablah. Ialah sahibul musyahadah, orang yang dikatakan tuan musyahadah. Ya, dia masuk arif billah. Sebab al-arif
Orang yang katakan mengenal Tuhan betulnya apa dia? La yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Ta'rif orang yang arif, la yazalu tiraru. Batin hati dia dengan Tuhan setiap saat ittirar. Apa makna ittirar? Siddatul faqri. Sangat-sangat fakir, berhajat dengan Tuhan, bergantung dia dengan Tuhan. Ibarat orang tenggelam dalam laut. Macam mana orang tenggelam dalam laut, terkapai-kapai kan, bulat hati dengan Tuhan. Begitulah hati setiap saat para arif billah. Walaupun dia duduk dalam banglo besar, walaupun dia duduk dalam sekaya-kaya dalam dunia, tapi hati dia dengan Tuhan. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan. Ya, merupakan Sultanul Aulia. Rumah dia kapit pun tenggelam jai. Ya, tapi apa? Itu semua gambaran luaran dia. Dalaman dia sentiasa kekal dengan Allah Ta'ala. Dia panggil hati dia tidak bergantung melainkan pada Allah Ta'ala. Yang kedua, wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Selain daripada Ta'ala tidak menenang dan menyejukkan hati dia. Hati dia lazat, seronok, nikmat dengan Tuhannya. Ya. Satu wali besar dia mengajar, orang bawa hadiah sekarung emas. Ya. Bila orang panggil tengah mengajar tu, ada orang nak hantar, kata letak kat luar. Sandung kat luar. Emas macam batu grewil kan. Dia sandung kat luar. Lepas dia habis kitab Wallahu Alam, suruh anak murid abang ambil lah bagi. Abuk dia tak ambil tu. Kalau kena kita macam ni, Wallahu Alam, ada kerja sikit. Wah. Dia nampak sekarung kan. Dah 30 kilo ni kan. Wah, jadi kaya besar dia. Dia tak ada, tak masuk dalam. Sebab apa tak masuk dalam? Benteng dalam dia kuat. Hati dia berlazat hanya dengan Tuhan saja. Bila kita ambil lazat dengan Tuhan, itulah sifat segala para sahabat radhiyallahu anhum yang ditarbiah oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah kata Madinah pergi, Madinah dia pergi dan pergi tinggal dan Mus'ab bin Umair, seorang jutawan, anak jutawan dan. Sampai Rasulullah SAW mengalir air mata. Ya. Allah. Bila baginda SAW melihat Sayyidina Mus'ab bin Umair, baju ni sudah bertampal-tampal. Ya, baju dia dah tampal banyak tampal. Rasulullah menangis bukan sebab kes keadaan dia tu begitu, tidak. Rasulullah menangis tu memandangkan kekuatan, ya, hebatnya diri dia tadi tu mendahulukan perintah Allah. Sanggup berkorban apa saja demi untuk mencari redha Tuhan. Tidak ada yang paling besar adalah redha Allah Ta'ala. Wa ridwanum minallahi akbar. Keridaan Tuhan yang paling besar dalam muka bumi. Siapa dapat redha Tuhan, tamam, sempurna hidup dia. Dunia akhirat dia sempurna. Kita dapat redha Tuhan berat. Ya, Rasulullah tengok tu terharu hati Rasulullah SAW. Sedangkan dia anak orang kaya besar di Mekah. Sanggup berhijrah meninggalkan tanah air dia, meninggalkan segala kenikmatan semata-mata untuk bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi satu hari dalam peperangan Uhud, apabila dia syahid, ya, bila dia syahid, dia tutup, tarik pakaian itu, tutup kepala, kaki dia nampak. Bila tutup kaki, kepala dia nampak. Tu pakaian yang tinggal kat dia, selimut dia tadi. Masya Allah. Jadi sebab arahkan tutup kepala dia. Dan kaki dia ditutup dengan rumput izkhir, rumput kering tu kan, lalu tutup. Dia syahid terus pada dia. Itu hadiah Allah Ta'ala besar kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dia telah hadiah syahid daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kita kena niat. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati tak ada lintas niat dalam hati dia untuk syahid pada jalan Allah, maka orang tu mati sebagai bangkai jahiliyah. Buat tuan-tuan ni, apa makna syahid? Syahid orang sanggup berkorban untuk agama Allah. Ada orang berkorban dengan harta, ada orang berkorban dengan fikiran, dia ahli fikir, dia beri sumbangan untuk menaikkan Islam. Ada orang berkorban dengan tenaga, harta tak ada, tenaga dia beri. Yang ni bukan tenaga, nyawa dia beri. Sebab tu haram bagi kita membuang asarus syahid. Kesan syahid tu kan, darah tu diharamkan kita mandikan dia. Dia mandi tu balut dengan tu je. Ya, balut dengan pakaian tu je. Kalau tak cukup, boleh tambah pakaian lah lain. Sebab apa? Di akhirat besok mereka akan berbangga. Orang ni sanggup buang harta, orang ni sanggup buang nyawa. Buang apa?
masa, sanggup buang apa? Tenaga. Dia dah nyawa dia pergi. Habis. Ini tamam. Paling tinggi. Sebab tu dia masuk syurga, yadkhulunal jannah bi ghairil hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab. Orang ni habis dah. Line clear terus, direct terus syurga, kan tu dia. Satu. Sebab tu kaedah kita ada slogan kita pakai apa? Ish kariman mut syahidan. Ish, hiduplah kamu dengan hidup yang mulia. Apa? Bertakwa kepada Allah, zahir dan batin. Itu satu. Mati, pilihlah mati syahid pada jalan Tuhan. Kita berjuang, mati. Tak berjuang? Mati tak? Mati juga. Nah. Ya, berjuang mati, tak berjuang pun mati. Taat ke Tuhan, dia mati. Dia tak taat Tuhan pun dia mati. Soal mati, mesti mati. Tapi pilih mati yang termulia. Niat tu kena ada. Dapat tak dapat tu soal lain. Ya. Sayyidina Khalid bin Al-Walid yang dikenal dengan Saifullah, pedang Allah Ta'ala. Gelaran Rasulullah beri dia pedang Allah Ta'ala. Masya Allah. Tak ada sejengkal dan jarak di tubuh badan ni melainkan semua kesan luka. Ya, dia harap-harap mati dalam medan, tapi dia tak mati medan. Dia mati di rumah. Ya. Dia nak, tapi Allah Ta'ala tak pilih di situ, tapi dipilih lain. Sebab bila berjuang tuan-tuan dalam peperangan, 3 keuntungan dia dapat. Ya, kalau dia menang, dapat ghanimah. 1. Kalau dia terkorban atau dia mengorbankan, dua-dua ada kelebihan. Yang biasa kita dengar, dia syahid, kan, syurga tanpa hisab. Satu lagi dalam hadis, al-qatil wal maqtul, pembunuh dengan dibunuh dalam medan, dia takkan tempat dia sama di akhirat. Bermakna kalau kita bunuh aja seorang kafir, confirm di syurga. Sebab orang kafir bila mati tempat dia neraka. Jadi pembunuh takkan sekali, bermakna pembunuh dia orang Islam tadi, dia akan ke syurga. Terbunuh ada kelebihan, membunuh pun ada kelebihan. Sebab dia terbunuh dan membunuh semata-mata li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku pada Sayyidina Mus'ab bin Umair, dia syahid ya dalam medan Uhud, masya-Allah. Itu semua anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah menjamin sahabat dia, ashabi kun nujum kan nujum. Bi'ai muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, mu ambil siapa pun kamu dapat hidayat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka duduk kurun awal. Khairul qurun qarni summa alladzina yalinuhum summa alladzina yalinuhum summa sakata au kama qala. Sebaik-baik kurun-kurunku, kata Rasulullah SAW. Kemudian kurun mengiringiku sahabat. Kemudian kurun yang mengiringi sahabat ya kurun tabi'in. Yang ada dalam dia imam mazhab. Ini tak nak pakai mazhab pula. Jadi Pak Wahab ni. Tu Pak Wahab. Kita pakai Imam Syafi'i kata, kita nak pakai Rasulullah. Habis Imam Syafi'i pakai apa? Imam Syafi'i tu pakai apa? Mana lebih memahami kalam Allah dan kalam Rasul kau dengan Imam Syafi'i? Ada masalah. Ya. Macam-macam. Maka yang awal itu dipanggil mujtahid. Yang keempat tadi as-sahibul kashfin wa tauhidin. Orang yang duduk dalam makam sahibul kashfin, yang mempunyai pandangan dalam, terbuka tuan-tuan, dan tauhid, tauhidul khas. Sebab kita ilmu ni ada dua. Satu dipanggil ilmu mudarasah. Ilmu kena ada guru, belajar, berkitab semua kan, itu mudarasah, tadris. Innamal ilmu bita'allum, sungguh ilmu dengan belajar. Satu lagi ilmu dipanggil ilmu mukasyafah, Tuhan buka. Ya. Sebab tu kalau kita dalam suluk kan, apabila kita buat laporan kepada masuk suluk, dia ada konsep saya datang daripada lautan dosa, ya, daripada kelam jahil. Kalau dia datang tu pangkat dia PhD macam tu. Ya. Pangkat dia PhD bahagian syariah. Tiba-tiba nak masuk dengan mursyid, masuk suluk, dia kena sebut tuan-tuan apa pasal? Ya, kami datang daripada lautan jahil. Dia jahil ke? Kena faham tu. Jahil di sini bukan jahil kita faham. Jahil bukan jahil ilmu ni. Ini maknanya apa? Jahil maksud dia terbuka, masih tertutup mukasyafah. Sebab ilmu dalam suluk bukan ilmu mudarasah, ilmu dalam suluk dia panggil ilmu mukasyafah, pembukaan. Ya, pembukaan hijab, pembuka bermacam-macam. Bila kita tembak dengan zikrullah, maka hijab itu terbuka selapis-lapis, dia akan mengarungi satu peringkat. Itu makna ilmu itu ada dua. Ya, dalil ilmu kashfin ni dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa yu'allimukumullah. Wahai orang beriman, kamu bertakwa sungguh pada Allah, dan syarat takwa ada 3. Pertama dia kena ilmu syariat, dia kena ada, kena amal, kemudian dia ikhlas. Jadi insan muttaqin bila dia istiqamah, ada pembukaan. Ketika dapat dia panggil ulumul laduniyah, ilmu yang terus
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dapat ilmu yang kita belajar ni dengan mentelaah, menghafal, kan? Kalau ilmu kasfian ni didapat dengan riyadhah, mujahadah. Contoh dalam hadis Nabi kata, man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Siapa yang zuhud hati dia dengan dunia, mana dia menumpulkan pandangan daripada makhluk, ditajamkan pandangan dia dengan Allah Ta'ala, maka allamahullah, Tuhan sendiri ajar dia. Ya, Tuhan datangkan iman, campakkan makna kasfian dalam hati dia. Itu di antara disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa terdinding daripadanya syuhud dengan wasitah karatan hati, dia terdinding, mana hati dia terhijab daripada menumpukan syuhud hati dia dengan Allah Ta'ala, dengan sebab apa? Wasitah karatan hati. Hati itu berkarat. Karat apa? Karat dosa, karat maksiat, karat lalai, macam-macam lah, ya. Maka tiadalah memandang ia kepada anwarun. Dia takkan dapat nur, kan? Ya. Sebab perjalanan kerohanian ni, dia perjalanan dalam nur. Batu Ibn Atak sebut dalam kitab ni, An-Anwar Matayal Qulub wal Asrar. Anwar ni, nur ni ialah kenderaan untuk berjalannya hati dan sir kita ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita ada dua, kan? Satu jisim lahir ni dipanggil apa? Jasmani, jismani. Satu lagi ruhani. Jasmani, kenderaan dia apa? Bentuk benda-benda kasar. Ya, ajsam. Kita naik apa? Kereta, lori, ya, bas, macam-macam. Itu jenis luaran yang dapat maksus dipandang, dilihat, disentuh. Adapun unsur dalaman kita yang tu lebih mahal, ruhani, roh. Bila roh Tuhan pisahkan daripada jasad kita, habislah jasad dan tak ada tinggal mandi bungkus je, dan ya, itulah hakikat kita sebenar, tu dah dia ruhani kita. Yang dia ni panggil jenis nurani, benda nur, ya. Sebab tu perjalanan dia pun nur. Sebab tu Rasulullah menyatakan, innan nura iza dakhalal qalb, bila nur tu masuk dalam hati seorang, nur iman, nur Islam, nur makrifat, dia masuk dalam, ya. In fasaha wan syarah, hati tu lapang, tenang, ya. Allah SWT menyatakan, ada alamat hal lizalika min alamati allati tu'rafu biha, adakah tanda yang kami boleh kenal ya Rasulullah? Rasulullah kata na'am. Dalam hadis ni Rasulullah bagi 3 tanda seorang tu dah ada nur dalam hati dia. Pertama, at-tajafi andari ghurur, hati dia renggang, mana mengelakkan diri daripada dunia yang melalaikan. Dia ambil dunia yang tidak melalaikan dia. Dia ambil dunia yang tidak merosakkan dia. Dia ambil dunia, tapi dunia yang boleh mengkait merapatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat banyak ada tentang kaya-kaya, tapi dia ambil tujuan apa? Untuk membela agama Allah Taala. Itu sahabat-sahabat. Adapun untuk ambil dunia nak berpoya-poya, mengenyangkan nafsu dia, ada tak ada. Itu semua dia dah buang. Itu tanda nur tu ada kat dia. Yang kedua, at-tajafi andari wurur, dia membuat persiapan untuk balik menghadap Allah Taala. Ya, sentiasa dia memikirkan macam mana ni besok dalam alam barzakh. Masuk dalam barzakh seorang diri, kan. Kita kalau seorang di negara orang pun kelang kabut. Pergi dekat dia punya apa? Nak kena pergi dekat kedutaan. Ini alam barzakh, seorang masuk. Bayangkanlah kalau tak ditemankan dengan amal saleh. Dalam kubur, tuan-tuan, teman kita ni ibadatlah. Malaikat datang sebelah sini je, semayang dia depend. Jangan maknanya azab dia menjaga aku. Datang sini pula Quran jaga. Kita baca Quran, kan? Quran jaga. Kita datang sini zikir kita. Ini sedekah kita. Ini ibadat-ibadat. Inilah teman kita, kan? Yang atas dunia semua dah balik, kan? Dia tanam kita, wassalam, dia balik. Lepas dia talqin, dia pun balik. Ada tengah tu tanam macam kebau dia, tak ada talqin, tanam, dia balik. Itu lagi teruk, kan? Tanam kampung-kampung balik. Talqin pun tak ada, kan? Macam-macam kepala. Doa pun tidak. Macam-macam. Habis. Kemudian nak pergi lepas tu pula, nak bangkit yaumil mahsyar, nak menghadap sirat lagi, dan nak kira Allah. Sana maha dahsyat, tuan-tuan. Banyak kerja lepas mati, bukan dah mati habis kerja. Lagi banyak, ya, perkara yang berlaku di sana besok. Bukan dah habis kira, ada orang kata mati habis kira, tak ada. Dah mati lagi banyak cerita, lagi banyak kiraan di sana besok. Jadi orang yang ada nur hati dia, kata Rasulullah SAW, dia ada benda ni dah masuk set dalam kepala, sentiasa dia fikirkan. Nah, lepas tu siapa mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, dia benda ni automatik. Dia nak zikir je, kan, 10 kafiat dia pasang, setengah daripada apa? Muraqabah kubur. Itu dah ada dah.
Dia kena bayangkan orang dia mati, orang mandikan dia, orang kafankan dia, orang semayangkan dia, orang hantar dia sampai yang lahat, belaga dia punya hidung dengan tanah kubur tuan, baru start dia zikir. Hari-hari dia nak zikir, tarik 10 kaifiat di bawah tu, dah ada benda tu. Ya, sebab tu Nabi kata, aksir min zikri hazimil lazat ail maut. Banyakkan kamu mengingat benda yang menghabiskan lazat, apa? Ail maut. Ya, atau mengingatkan kematian, insya-Allah jiwa kita akan bersih, dia akan tenang. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyatakan wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut, dia membuat persiapan mati sebelum kedatangan mati. Ya, dengan ilmu, dengan belajar, dengan ibadat, buat kebajikan tu kebajikan dan berbagai-bagai, itu menandakan hati dia ada nur. Sebab tu bila orang tu semayang dikenal masjid surau, itu tanda dia ada nur. Cuma nur itu peringkat dia lah. Ada yang power 100, ada 250 macam-macam kan. Yang lagi terang tu macam spotlight, itu kalau suluh dia jauh pretty pun nampak. Kalau tak tegang macam lampu tidur kan. Ya, kalau sifat Jepun pun tukar. Aku sarung tadi semua suruh, rupanya tukar. Rupa dia punya nur dia kurang. Dia nur dia terang, dia mudah memandang. Dia cepat memandang. Terang kan. La ra'aital akhirah akraba min. Dia nampak akhirat tu macam depan dia je. Sebab rutin hidup Rasulullah SAW. Bila lepas solat subuh, Rasulullah akan tanya sahabat-sahabat, siapa yang ada sakit, kita ziarah. Siapa ada mati, kita uruskan. Siapa yang ada mimpi, mari aku takbirkan. Ya, itu di antara rutin cara Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah bertanya seorang daripada sahabat Nabi SAW, apa keadaan kamu? Dia kata, ya Rasulullah, saya hari ini terasa betul nampak apa yang Rasulullah gambarkan ahli syurga tu. Terbayang-bayang nikmat ahli syurga yang sangat dahsyat. Terbayang-bayang pula azab yang mengeri. Tamam benda, tamkinkan. Ya, kekalkan benda itu kata Rasulullah SAW. Itu maknanya. Sebab apa dia nampak tu? Cahaya dia terang, nur dia terang. Lepas tu dia suruh kita banyak mengingati dia. Ya, alaika bi taqwallah fa innahu jima'u kullil khair. Wa alaika bi zikrillah wa tilawati kitabih fa innahu nurun lak. Lazimlah kamu bertakwa kepada Allah, sebab takwa ni jima'u kullil khair. Dia menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Tak ada takwa dah habis. Batu rukun takwa ialah rukun khutbah kita, al-wa'iz bi taqwallah. Berpesan dengan takwa. Dia tak pesan takwa, batal khutbah semayang Jumaat pun tak sah. Ya, rukun besar tu. Ya. Rukun besar. Khutbah pertama kena ada, khutbah kedua kena ada. Ya, kalau doa dipilih letak mana? Ayat boleh pilih letak pertama atau kedua. Tapi pesan dengan takwa, dua-dua rukun, dua-dua khutbah tu kena ada. Pertama dan kedua. Kalau tidak, batal khutbah. Menandakan takwa tu besar. Kemudian yang kedua, Rasulullah kata apa? Wa alaika bi zikrillah wa tilawati kitabih. Lazimkan kamu banyak zikir dan banyak membaca Quran. Fa innahu nurun lak. Itu dia. Bahawa dia adalah nur bagi kamu. Sebab tu bila kita baca Quran, kita zikir, hati tenang kan? Itu mana nur tu ada terang, sedap je rasa. Masuk tempat orang ibadat pun dah lain kan? Ya, tempat ada pancaran nur, masjid, tempat ibadat kan, kita masuk pun dah lain, rasa dah tenang je kan? Itu maknanya kesan daripada pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Itu dia panggil nur makna. Apa makna nur? Nur ila quwwatul yaqin alladhi yusmiru halawatul iman wa halawatul ibadah. Kekuatan yakin yang cukup kuat yang membuahkan perasaan manis ibadat, manis iman. Itulah nur. Ya, itu mana nur ibadat daripada itu mana. Ya. Kemudian wahujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil asari. Dan didinding daripadanya segala matahari makrifat dengan segala awan asar yang wahmiyah, lagi adamiyah. Dan didinding mana dihijab segala matahari makrifat. Ini kalam tasbih. Mana makrifat yang hebat ni diserupakan macam matahari. Macam mana matahari bila terbit, pam, dia pancar terang menerang. Satu dunia orang boleh menguruskan kehidupan dia. Ya, boleh memilih mana baik, mana buruk, dan boleh menjaga diri mana tak baik, mana yang mudarat. Dengan sebab ada pancaran cahaya matahari. Begitulah matahari makrifat bila masuk dia tuan pancar dalam jiwa seseorang, terang dan ketika terang dia berjalan ke Tuhan tu senang, mudah. Sebab apa? Tu pancaran makrifat dah ada dalam hati dia. Dalil Quran kata, ya, iaitulah Allah tahbibkan, walakin Allah
habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Walakin Allah, tapi Allah Ta'ala lah habbaba. Tuhan yang mentahbib, Tuhan yang cempak ke dalam hati seorang. Pum. Bukan kita kan. Bukan pandai andal kita. Kita ni apa tak ada. Dia bagi. Pum, dia bagi aja benda tu, dia tahbib pada hati kita mula dah rasa terang, sedap, lazat dengan panduan iman yang Tuhan cempak tadi. Terang dalam kehidupan. Ya, Tuhan mentahbib. Dan Tuhan mencempakkan perasaan benci, tak seronok pada benda-benda maksiat dan tak elok. Siapa punya kerja? Dia. Sebab tu satu hari sahabat dia nak masuk Islam. Sebelum itu dia belum Islam. Dia punya amalan ni pelik. Hari-hari dia berzina. Ya, hari-hari dia berzina. Zina dah jadi macam orang panggil ketagih, dah macam ketagih dada. Tapi dia nak masuk Islam. Dia jumpa Rasulullah SAW, dia cerita betul ikhlas dia. Dia nak masuk Islam, tapi benda ni maknanya kalau boleh excuse kat dia sikit kan. Bagi ruang. Asal kata tak boleh. Itu satu kita punya konsep dalam dakwah, jangan gadaikan dasar. Ya, dasar jangan gadai. Kita punya apa cara tu boleh kita buat cara nak naik, tapi dasar jangan ubah. Asal kata tak boleh, kata. Ya, yang tetap halal tetap halal lah, haram tetap haram. Cuma sekarang ambil doa ni. Selalu dia bangun malam baca doa ni. Allahumma, ya Allah Tuhanku, beri maknanya kekuatan iman tadi. Allahumma habib ilaina al-iman wa zain fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Baca doa ni selalu. Jazah kat dia baca. Dia bangun malam dia baca dengan penuh-penuh keyakinan dan penuh khusyuk. Besok dia dah berubah. Besok jumpa Rasulullah, alhamdulillah ya Rasulullah, berubah dah. Ya, dah sedap rasa ibadat, rasa tak nak buat maksiat lagi dah. Kan bayar sangat. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala. Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sebab tu dalam mazhab Taus wajib kita baca doa tu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik tu sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid, kita baca doa. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agama Engkau. Jadi. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita sunat bacalah. Ya, dalam mazhab Taus dia kata wajib baca itu. Buat ni mandang besar benda tu. Ada benda dipanggil ijtihad lah dari kalangan para mujtahid. Mazhab kita Syafi'i disunatkan baca. Sebab mandangkan apa tu? Benda tu besar sebenarnya. Dengan apa? Segala awan asar yang wahmiyah, lagi andamiyah. Kita terhijab ni sebenarnya dengan apa tuan-tuan? Dengan awan asar. Matahari bila awan tutup tebal kan, habis dah mendung dah. Awan asar. Jadi dimisalkan asar makhluk ni diserupakan macam awan. Maknanya bila awan tutup aja, habis matahari pun malap. Begitulah bila kita pandang pada makhluk aja, hebat makhluk, tak pandang Tuhan, maka iman kita malap. Dia nampak kudrat makhluk, kudrat Tuhan dia tak nampak. Iradat makhluk dia nampak, iradatullah dia tak nampak. Sedangkan Nabi kata masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam. Apa yang Tuhan kendaki itu saja berlaku. Apa yang Tuhan tak nak takkan berlaku. Jadi semua yang berlaku ni adalah penterjemahan masyiah. Ya, masyiah, kehendak Tuhan yang menterjemahkan benda ni. Sebab tu dia suruh pandang, minta atau buka segala hijab tadi supaya terang hati dia memandang menghadap ke hadrat Allah Taala. Maka itu orang yang khairan di dalam segala zulmah, orang yang tercengang dalam kegelapan, yang berdiri kepada segala kainat, yang jahil pada mukawwin. Ya, orang yang dia kata berdiri pada kainat mana apa? Dia nampak dia kan. Sebab tu dia nampak nikmat. Dalam hukum fiqh kita pun dapat aja nikmat, sunat kita sujud syukur. Itu melambangkan kita ada fahaman dan kenal siapa Al-Mun'im yang memberi nikmat. Lagi pula dia ni jahil pada mukawwin. Ya, dia jahil, tak mengenali akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian itu kesudah-sudahan rugi dan kepala kejahatan tughyan, kepala segala kesesatan na'udzubillah. Ya, bila dia lalai jauh-jauh dengan Tuhan tuan-tuan ni, maka itu kesempatan musuh memang luas untuk dia ni. Sebab tu kita ada dua hukum. Dalam tarik nafas turun nafas ni panggil dua hukum. Satu ittisal, satu infisal. Bila hati kita ingat ke Tuhan, mana dia berhubung rapat. Kalau hati dia lalai je, infisal, dia terjarak jauh. Ya, kalau naik turun maknanya apa? Sebab dia suruh nafas kita ni kan harga dia masya-Allah. Kalau tarik aja oksigen tak naik ke atas macam tu. Dah mula dia dan kelang kabut kan. Kalau tengok kalau orang kena penyakit semput, Allah kesian tengok ni.
Macam lembu kena sembelih. Ngelupu nak pakai apa, tak boleh naik nampak. Oksigen tak naik, dia tuan tak naik ke dia dah habis dan kuat mana taiko habis dan sebab tu besar ni nikmat Tuhan. Tarik tu besar, embus pun besar. Maka isilah syukur kita, tarik Allah, embus Allah, Allah, Allah. Dalam tu jalan, orang tak nampak kita dengan Tuhan ni Allah, Allah. Ya, tengah buat kerja pejabat boleh jalan. Tengah mandu dia jalan. Ya. Tengah makan dengan berbual dia jalan kan, apa dia panggil zikir nafas. Turun naik itu Allah, turun pun Allah. Kalau lagi pantai dia tarik lagi banyak andan. Beribu dia tarik sekali sedut. Ya. Tuan Guru Mu'alim Haji Abdul Wahid kan, ulama besar Melaka kan. Dia kata seorang sahabat dia, Tuan di Yahya Kajang. Dia nak Syaban di Kajang. Dia boleh baca kitab Futuhatul Makkiyah dan Futuhatul Makkiyah. Wali besar itu. Mu'alim kata tu sahabat saya seorang tu mu'alim tuan-tuan gitu. Dia punya zikir lain macam dah gitu. Dia tarik beribu, jembun apa pun beribu kan. Sekali tarik tu sap boom. Tu cara dia lah. Ya, syuhud dia dengan Tuhan. Sap. Satu pun tarik pun dah alhamdulillah kan. Tarik satu, badan kita nak Syaban Arab dia banyak. Kamu latih satu. Dah boleh tarik 3. Dah boleh lagi tarik 5. 7 ambil angka ganjil. Sap turun naik. Allah. Boleh terang. Ini dah tak apa terang, kena tarik pula R, embus M, RM. Wah, lagi parah kan. Ya, hijau ni RM, gelap je. Ya, kita kena kikis dalam tu. Biar dia Allah di jalan. Insya-Allah. Barulah hidup kita berkat. Rezeki dapat pun berkat. Kerja kita pun berkat. Sentiasa dengan dia. Habis. Dan satu lagi. Dan kata Syekh Tusi radhiyallahu an, di dalam kitab ni tuan, bila dia doa radhiyallahu an atau qaddasallahu sirrah atau quddis sirru, itu min kibaril auliya, bukan wali bawah, wali atas, besar-besar, kutub-kutub dan ya. Bermula katanya segala martabat orang yang ahli syuhud, mana orang yang sudah terbuka pandangan dalam musyahadah hati dia dengan Allah Ta'ala tu. Di dalam wujud ini, bahawasanya setengah daripada mereka itu orang yang memandang ia kepada nuril haq dahulu, sebelum lagi dah. Ya, sebelum lagi dipandang makhluk, tak, dia dah kaya dengan Tuhan. Dan mereka itu orang yang mengambil dalil pada muasir atas asar. Dia mengambil dalil pada muasir. Siapa muasir? Allah Ta'ala, yang memberi kesan. Asar, kesan. Kita ni dia panggil kesan daripada kejadian Allah Ta'ala, dia panggil asar. Adapun Allah Ta'ala dia panggil muasir, turgu dia. Kalau kita sebut kita ni kita panggil kaun, maka Allah dipanggil muqawwin. Kalau kita ni kita namakan dengan makhluk, maka Allah dipanggil khaliq. Itu regu dia tu. Ya. Jadi kita pandang orang arif ni sebelum jatuh pandangan, makna sebelum buka, kalau kita belum buka mata luar, mata dalam dah nampak. Itu sunnah besar pula tu. Sunnah yang paling besar itulah dia. Yang disebut dalam Taurat apabila Nabi berdebat dengan Ibnu Suryah. Apa tanda kenabian kamu? Nabi kata, tidurlah dua mataku tapi hatiku tak tidur. Mana mata belum buka, hati dah rapat Tuhan. Ini mata dah buka, berjam-jam. Dalam tak buka-buka lagi dah. Dalam tak buka-buka, ditutup jam. Bahaya. Dia paling tidak pun boleh segentak. Buka luar, buka dalam. Baru dia tenang dan ya. Baru sedap kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Ini yang disuruh oleh Allah Ta'ala pada Nabi apa tuan? Lalu ulang tak ingat. Kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanamu. Dua pesanan. Wahai Daud, sampaikan pada orang yang siddiq hati dia dengan Allah Ta'ala dua perkara. Yang pertama dia panggil apa? Bi falyafrahu. Gembiralah kamu dengan aku. Ya, gembira kita dengan lain dah dapat kan? Ya. Sedap makan, sedap minum, sedap pakai, sedap macam-macam sedap lagi dah. Ya, sehingga tak terkira, nikmat Tuhan tak terkira. Tapi sedap yang paling besar tu dengan dia. Terbuka ni kita dengan dia, berlazat ni kita, ya, berseronok dengan Allah Ta'ala. Wa bi zikri falyatanamun, dan dengan zikrullah kamu mengambil nikmat. Ya, sedap zikir tu, sedap rasa dan tu. Itu di antara dia. Bila dapat ni alhamdulillah, ya, insya-Allah Tuhan akan buka lagi berbagai-bagai pembukaan daripada dia. Kemudian dan setengah daripada mereka itu wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi.
inna khairal kulluhu ridwan. Allahumma ja'alna min ahli at-taqwa wa jazid qulubana 'anil nasar wa sukun. Amin ya Allah. Anwa wa qabul musyahadah walhamdulillah. Subhanallah. Allah karim.